minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana memang dituntut dalam agama kita, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, malam ni ramai yang berkira-kira nak datang ke tak datang, tak datang. Dia hujan kan, sejuk kan, tapi berjayalah kita kan mengatasi ujian yang pertama. Jadi alhamdulillah banyak liputan dibuat pada malam ini secara langsung terus menerus ke seluruh dunia kan. Sekarang ni senang kan, semenjak PKP itu kan, lagi banyak kamera sekarang. Alhamdulillah. Saya sendiri pun dulu waktu PKP tak pandai pasang kamera, langsung pandai pasang. Tapi dalam pandai-pandai tu ada yang tak pandai kan. Ada pernah sekali tu saya ceramah 2 jam, rupa-rupa kamera tak on. Mengelupa orang kat Putrajaya tu tunggu apa tak start lagi ni, rupa tak tekan on tu, tak sempurna lah tekan tu kan. Akhirnya petang tu ulang balik semula tajuk yang sama, warning kan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita dalam kita dapat menyemarakkan balik semula majlis ilmu walaupun dengan penjarakan sosial kan. Kita dapat start balik, buat kuliah balik semula macam biasa kan. Ini satu cabaran kan, satu cabaran, tapi kita dapatlah perlahan-lahan atasi kan. Akhir-akhir ni kes pun dah naik balik kan, kes pun dah naik balik kan. Tapi naik pun taklah seperti negara-negara lain kan. Ada negara yang lagi teruk lagi. Di Indonesia 5 ke 7 ribu kes baru sehari. Di Arab Saudi sendiri pun itulah, tak tahulah bulan seboleh tu boleh ke tidak, tahu tu mana nak pergi umrah balik kan. Saudi pun 2 ke 3 ribu kat kes baru sehari. Kita ni okey lah, 100 lebih lagi saulah dah naik dia balik semalam. Okey lah, ada kesedaran macam tu kan. Tapi salam tetap salam kan. Apa dan kira tu kan. Nak nampak Samsul debat, takkan tak boleh salam kan, salam kan. Tapi standby hand sanitizer kan. Tak apa dah, InsyaAllah. Jadi malam ini kita membicarakan satu topik yang sangat hangat kan, iaitu merenung ke alam sana. Bersediakah kita? Kalau merenung ke alam sana ni, alam apa kan? Alam apa kan? Alam selepas daripada alam kita ni. Alam selepas daripada alam kita. Alam kita sekarang ni alam apa sekarang ni? Alam dunia kan. Dunia, alam maya, alam media sosial kan, macam-macam kan. Tapi dunia ni lah sementara. Kita tengoklah hari ni kan, tengok hari ni. Nak tak nak kita akan tempuh. Kita akan tempuh. Selesai alam ni ada alam lain menanti kita kan. Mula sampai ke alam barzah pula kan, alam kubur. Sampailah kita dibangkitkan balik esok kan. Alam akhirat pula. Tak lama dah tu kan? Bayangkanlah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, waktu Nabi, perjalanan Nabi ditemani oleh Jibril kan. Kemudian nampak seorang perempuan tua bongkok 3. Apa Jibril kata? Wahai Muhammad, itulah dia dunia, dah tua bona, dah tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dunia dah tua, zaman kita lebih lagi kan. Salah satu tanda dunia ni dah tua, kita rasa masa kojab je. Tu tanda tua tu kan. Masa kita budak makin kan, puasa kan, tengok jam macam tak bergerak, biasalah rosak kau jam ni dulu kan, lambat nak buka tu kan. Tapi lepas tu bila masuk sekolah menengah, copek dah rasa buka, tapi lambat nak raya macam tu pula. Tapi hari ni lah baru raya dah puasa balik macam tu lah. Tu kojab masa berlalu. Bila kojab masa berlalu, maknanya apa?
Bila kejap masa berlalu, maknanya apa? Macam baru itu raya, ni dah raya balik. Hari tu dah puasa, dah nak puasa balik. Maknanya apa? Ni orang dah cerita dah ni. Orang dah cerita lah dah bulan 10 dah. Nak masuk bulan 10 dengar puasa tahun depan bulan nampak. Iya itu. Kan? Jadi makna apa? Masa copek tu makna apa? Tu saya koma tu bila tanya semua koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, nganguk ada contoh kan. Mana apa? Makna nak mati tu ya. Kalau copek nak masa berlalu makna nak mati mana tu kan. Bayangkan dikatakan oleh hukama dulu-dulu terdapat 99 perangkap kematian untuk kita ni. 99 perangkap kematian yang mana kalau kita sampai usia tua makna lepas tu 99 tu. Perangkap kematian ni contoh apa? Kayak highway bin terbalik lori lah sikit lagi, kalau tidak kita tadi ni perangkap kematian kita lepas. Tanah runtuh zap habis. Saya kat rumah mak saya tu kat Pancu tu dulu pernah tahun 1980-an bam tanah runtuh zap habis tenggelam rumah tepi bukit tu. Ada rumah yang tepi tu tak kena, rumah tepi tu selamat. Ada satu tu bomba tu tengah kaih-kaih tanah tu terkeluar tangan budak tu, hidup begini budak tu, biosave budak tu kat Pancu tu. Mana dia terlepas perangkap kematian kan, tersak nafas masuk hospital besar sombat, masuk zap keluar dia balik elok, dia minum kopi esok tu terlepas ada satu perangkap lagi. Mana orang lain terjun, semua orang terjun ke apa dekat Ulu Bandar tu mandi elok, dia pula kena kat Pusai tu contohlah kan. Dah lomeh lepas satu perangkap kematian. Tapi dalam banyak-banyak perangkap ada satu perangkap kematian yang tak dapat lagi, apa dah, iaitu perangkap usia tua. Itu memang selesai, tak dapat dah. Minta lah macam mana pun, ya Allah kau panjangkanlah umur aku ya Allah. Tak ada yang sampai 200 tahun dah, tak ada kan. Kau sampai 100 pun tak tahulah rupa apa dah, tak tahu. Kebanyakan tak sadar dah, banyak lupa-lupa, banyak dah ni kan. Tu sebab kalau kita minta ni kan doa dengan Allah Ta'ala ni, tu sebab dalam kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali pesan kita ni jangan panjang cita-cita. Maknanya kalau doa tu kan, doa boleh, kadang kita doa ya Allah kau panjangkanlah umur aku ya Allah, baik minta tu. Tapi paling baik kalau kita lapik bila doa, ya Allah jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku. Macam tu. Jadi maknanya kalau panjang umur nyusahkan orang baik apa? Allah bila lah nak mampu ini, kau makin kau minta panjang umur. Lepas tu kau marah bila nak mampu ini kan. Makna kata kita doa ya Allah jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku. Jadi biar kita panjang umur tu tak nyusahkan orang. Orang agama kayak gitu ya kan. Kita tengok kan bila orang tu tak sombong kan, panjang umur, tapi tu orang cakap walaupun dia makin kerja pegawai besar kat Putrajaya kan, tapi bila dia pencen kan datang orang ajak dia, tuan kena join kita orang ngajaki masjid ni, tuan bantu sama bangunkan program kat masjid ni, tuan idea banyak. Ya ko pak dia tu panjang umur, orang semua nak kat dia agama kat dia pak. Itu sebab kalau hari lahir, kalau siapa-siapa baiklah hari lahir tu, saya kalau sampaikan ucapan kat dia tu saya akan cakap selamat panjang umur. Saya kata didoakan selamat hari lahir, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Tu doa paling baik sekali tu. Kan duit banyak nyusahkan orang, duit banyak, duit haram baik apa kan. Baru-baru ni saya ceramah dekat Genting Highland untuk warga emas. Dia bikin bayang punya sorry bawa warga emas ni khusus kat sana. Di BKL duit banyak bawa pergi sana sebab nak bagi semangat kerohanian orang lama, semangat kerohanian orang lama. Kadang-kadang orang lama ni dia rasa macam yalah kita ni dah tua-tua baru sampai masjid, okey lah tu. Ada orang sampai ketua tak sampai-sampai lagi, okey dia kata tak ada hal, mudah lagi teh sampai lagi kan. Ada harapan kan, ada harapan. Dia punya KPI 40 tahun kata. Tu dah 40 tahun kalau dia rasa dia okey lagi, boleh enjoy lagi, ada harapan kan, ada harapan. Jadi kalau 40 tahun dah sampai ke masjid, okey tu. 60 tahun 70 tahun jangan malu, okey tu. Bukan semua orang dapat tu. Itu sebab dalam hidup ni pertama kerja hidayah, kerjalah hidayah. Apa hidayah? Hidayah ni maksud petunjuk.
supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik, benda baik dengan benda buruk dapat beza. Kalau tidak, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Boleh nombor tak rasa apa, okey. Kau ni berhenti lah main nombor. Dan ni ikhtiar je, ayat dah selamba macam tak ada apa-apa kan. Kau ni berhenti lah minum arak ni, sikit ya kan, banyak dah pun setakat rasa. Dulu banyak dan minum ni, mak ada jawab. Kau berhenti lah merokok lah, dah marah dah. Tajuk rokok ni marah tu, tak apalah, saya skip lah yang tu. Tapi mana kata pertama kau jalan hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kedua, kau jalan maghfirah, keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau jalan maghfirah, keampunan. Melainkan kita yakin benar, alhamdulillah setakat ni sampai bulan 9 ya, dah hujung dah ni 29 bulan 9, belum ada dosa lagi dah. Tolong angkat tangan siapa rasa macam tu. Tapi dah semua berdosa, yang angkat tanganmu berdosa dah kan. Tak sadar diri kan, semua ada dosa kan. Tadi apa yang saya ceramah, yang ada dulu lah saya ceramah kat masjid Ijuk sebelum PKP masjid kat Ijuk. Selangor saya sampai, saya tak tahu masuk dalam, saya lepak dan kereta kecil Azia, orang tak apa, orang pun jarang lah ingat pencemahan ni Azia ni. Duduk dalam kecoh min golap tu, duduk dan diam kan. Orang dah azan saya tak masuk lagi, orang qamat pun saya masuk. Bila saya masuk tu, saya masuk saf belakang sekali, senang saya nak maghrib, habis tu saya jamak isyak sekali. Habis saya semayang, pakcik sebelah tu dengan confident dia tegur saya, pencamah belum sampai tu. Bayangan tu tapat kat muka tu, pencamah belum sampai. Nah saya comel dan salah masjid apa. Saya mau tanya lah, siapa pencamah haji? Samsul Debat. Sudah tak kena ada dan siapa. Saya baru nak cakap saya lah Samsul Debat, dia sambung lagi, sejak keluar TV ni lambat sampai. Langsung saya diam, tapik saya cakap dah diam. Saya diam, tak ada saya cakap dah, saya diam. Tak lama tu JK masjid nampak saya, tuan kita nak mula dah. Saya salam pakcik tu, pakcik saya mula dulu ya, ni pun pandang. Saya pergi sampai depan, duduk tenang, pandang pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu tak ada kan. Lalu orang tua dulu cakap siang pandang-pandangan, cakap malam dengar-dengar. Ni tak, malam pandang tu, bukan dengar kan, malam tu pandang pun tak nampak kan. Tapi saya maaf lah, tak ada apa tu dah kan. Jadi orang cakap-cakap kita ni biasa, jadi jangan sebab dia cakap orang. Hidup kita ni satu lagi, jangan sebab dia cakap orang. Maksudnya dia cakap orang yang buruk-buruk kat kita tu menyebabkan kita lah habis. Tapi kita kena ambil benda tu sebagai satu iktibar kan. Orang cakap kita ni supaya kita jadi baik. Nabi mari, nampak orang tak cakap Nabi? Apa Nabi orang tak cakap? Nabi cakap, orang cakap Nabi sosek, orang cakap Nabi ni tukang sihir, orang cakap Nabi macam-macam, Nabi gila, semua apa orang tak cakap? Bukan cakap lah kena baling batu, kita kalau cakap tak kena baling. Nabi sujud, bini Abu Jahal, bini Abu Lahab ambil isi perut unta letak kat tongkok Nabi, busuk-busuk tu letak tongkok Nabi, bayangkan tu. Macam mana Nabi? Tak macam kita kan. Kita mula lah kalau upload dalam Facebook, balun sana balun sini, tak payah. Kadang heran tuan-tuan, kita ni tak lama ni akan mati kan, akan mati. Itu sebabnya minta ampun Allah, minta ampun dengan Allah untuk kesalahan kita dengan Allah Ta'ala, dengan manusia. Itu sebab kalau rasa-rasa tak sampai minta maaf dengan orang, jangan kutuk orang macam tu. Kita tak tahu mati bila kan. Jadi kutuk-kutuk aja ke masjid, jangan. JK masjid semua tak boleh pakai. Sadap mereka cakap, selagi mana ada masjid ni tuan-tuan, tenteramlah orang keliling ni. Ya saya cakap dan karya ni, saya takat ni lah, imam doa tak pernah kira imam doa menjahannam dengan jemaah tu, tak ada. Imam doa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al ahya minhum wal amwat, tentu doa untuk semua orang yang tak datang masjid pun dapat. Dek doa tu, yang belakang lah amin amin dapat. Pernah dengan imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah imam, aku ni sebagai imam dan makmum yang hadir sajalah ya Allah, yang lain tapi mampu lah, mana ada? Tak ada. Tak ada. Tapi orang luar kadang-kadang dia sedap bercakap ya kan, cakap itu tak betul, ini tak betul, ini tak betul kan, macam-macam lah. So maghfirah, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Dan begitu juga yang ketiganya kan, mohonlah apa yang disebut sebagai apa, disebut sebagai rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebab hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk dalam syurga. Itu aja poin nak masuk syurga. Tapi nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Jadi boleh ceritanya sampai masa yang hidup pasti akan mati, yang hidup pasti akan mati. Jadi sebelum mati tu kan, sebelum mati ni kita kena tanya balik diri kita,
Apa persediaan kita? Apakah persediaan kita? Apa langkah-langkah kita? Kita hari-hari doa, Allah makhtim alaina bisnul khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Nak minta pengakhiran penyudah yang baik. Kan? Apa tanda-tanda orang yang dapat penyudah yang baik? Akan dapat penyudah yang baik, antaranya dia rasa ringan beribadah. Rasa ringan beribadah dan dia mudah mengalirkan air mata bila dia mengenangkan dosa. Itu dah. Kan? Jadi mana kata kita ni dalam hidup kita ni, dalam hidup kita yang sementara ni, kadang-kadang itulah dia, kita ni selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Pertama, kita selalu sebut kita hamba Allah tapi goma buat benda yang Allah tak suka. Yang Allah tak suka tu jugalah yang kita buat. Bercakap tak habis-habis, kan gaduh tu. Wah sama tu. Tengok Nabi macam mana? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita kena sayanglah isteri-isteri kita. Faham tak maksudnya? Faham tak Om Mumban? Faham tak tu? Kan? Sayang isteri-isteri kita. Faham tak? Alamat memang sekali lah panggil Samsul Ubat ni. Jangan panggil dah. Nabi beritahu Imam jangan panggil dah. Maksudnya ramai laki-laki. Mana ramai isteri ramai. Jadi makna kata sayang isteri kita. Habis orang perempuan tak ada isteri, sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Itu pertama. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuklah jemaah kita yang hadir. Mana sayang. Sebab kalau Nabi kan 3 hari tak nampak, sahabat dia tanya Umar mana dah 3 hari aku tak nampak dia. Mana apa ya Abu Bakar, domam ke dia? Tak sihat ke dah lama aku tak nampak. Makna kalau kita tanya kau ni mana pergi apa tak, dah lama tak nampak dah. Tu sunnah Nabi sebenarnya. Tanya sahabat-sahabat, sayangkan sahabat-sahabat kita. Dengar dia kaki gaut, dia tu kalau gaut kritikal, kalau gaut 3 bulan tak tahu saja. Jadi kita pun mulalah datang plan dengan kawan pergi ziarah dia. Rupa-rupa bukan gaut, rupa dia kahwin. Contoh ziarah baru tahu kan, patutlah gaut tertiba tu kan. Tapi tak, dia kebetulan memang dah lama kematian isteri, dah kahwin tak datang sajid pula dah kan. Jadi contohlah kan. Jadi makna kata, dan yang keempat, Nabi sayang, lepas sayang sahabat, Nabi sayang apa? Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Makna selagi mana dia pegang syariat Islam, kita kena sayang. Selain pada tu Nabi tak ajar. Dia tu geng ketua kampung lama, jadi ambil dengan dia, Nabi tak ajar. Dia ni geng ni, dia ni belah sini, dia ni belah sanun. Tentu Nabi tak ajar. Selagi mana kita ni Islam, sayanglah. Jangan sebab dek togah, dek bono-bono fahaman-fahaman tertentu, dek politik contohlah kan. Jangan sebabkan itu kita berpecah-pecah, jangan. Belah raya sok pangkah hona lah kan. Tapi kat masjid sama. Adakah dia tulis saf pertama untuk yang gaji 5,000 kateh? Tak ada. Kan, saf yang kelima untuk golongan B40. Mana ada? Tak ada. Tak ada, sama kan. Siapa capek dia duduk depan dulu kan. Macam tu ya. Kan dunia ni sementara sifat sementara. Apa yang kita banggakan dulu, yang kita rasa handal benar lah, contohlah kan. Contohlah kan, dia jawatan tinggi kan. Berapa lama? Rumah besar berapa lama? Dulu kita tengok kan, apa orang boleh banggakan? Tengoklah. Nombor 1 orang bangga sebab pasangan dunia ya. Pasangan suami isteri dunia. You tahu tak, isteri I paling pandai masak. Semput naik balik tak semayang, meninggal lebih berapa? Suami I bagi I 2,000 sebulan, you ada. Esok tu tercakik sudu mati. Tercakik sudu dek bini yang menyorit dalam belakang tu, tercakik sudu yang kan tu mati. Hilang 2,000 sebulan. Ni apa? Kedua pangkat, dia pangkat paling besar, mungkin pangkat pejabat tanah tu contoh. Sampai masuk bersana ke tiang tu pencen. Han cakap apa? Kan? Samsul Ubat pun pencen lah, pencen. Kan ceramah kecil-kecilan kan pencen, sampai masuk pencen marin bertabiknya. Kan kalau lalu tu berserak lah, kok topi semua peniaga tu contohlah marin. Dulu rumah besar kan, tak dulu nampak rumah besar betul kat Senayan ni, ada satu rumah tu besar betul. Dan kalau ada duit dia nak buat rumah macam tu. Hari ni peduli pun tidak ada rumah tu. Dek banyak rumah besar sekarang ni kan. Nusari Bayu lah, Nusari Aman lah, Nusari
Hui, lawa rumah kat sini weh. Tunggu 10 tahun ni. Rumah Nusari tu kau tak nak beli. Dah lama rumah tu. Tengoklah so. Dia nak cakap apa? Hui, kereta besar weh. Berapa lama orang cakap? Paling lama pun 2 minggu. Lepas tu muak dah, tak ada sabut dah. Kan, tak ada dah, tak ada. Hui, motor berkilat nama. Lepas seminggu muak dah tengok, tak ada apa. Jadi semua sementara. Ingat ayat saya cakap, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Ingat tu. Kalau dunia tu sementara, dalam dunia lebih lagi sementara. Dan satu lagi nak ingatkan semua, yang muda dengan mencari duit, yang tua dengan duit mencari sihat. Faham tak kan? Jadi sekarang ni kita kena beringat. Soalan bocor dah diberi. Nabi Yakub berkawan baik dengan malaikat maut. Tanda-tanda nak mati. Malaikat maut, setiap kali malaikat maut datang kan, Nabi Yakub tanya malaikat maut, kau datang ni nak cabut nyawa aku ke nak zarah aku? Dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan betapa rapat Nabi Yakub malaikat maut. Malaikat maut kata apa? Aku nak zarah engkau wahai Yakub. Kau datang nak zarah aku ke nak cabut nyawa aku? Aku nak zarah engkau wahai Yakub. Satu hari itu tak tertahan di dalam jiwa Nabi Yakub. Boleh tak kau tolong satu benda? Apa benda Ini terjemahan tau, tak macam tu buat Nabi Yakub tu, tapi macam tu lah tanya maksud soalan tu. Boleh tak kau tolong aku? Tolong apa? Sebelum kau cabut nyawa aku ni, janganlah kau terus cabut, bagilah tanda-tanda. Jangan risau wahai Yakub, aku akan bagi paling kurang 3 utusan untuk kau. Okeylah, logo lah dia. Satu hari terdatang, hari ni kau nak cabut nyawa aku ke kau nak zarah aku? Sesungguhnya wahai Yakub, kali ini aku datang, aku nak cabut nyawa kau. Kau khabar marin kau nak bagi 3 utusan. Mana utusan Sesungguhnya aku dah bagi dah pun utusan tu kat kau. Apa benda Pertama, badan kau yang tagap sudah mula menjadi lemah. Dah dolong. Dah dolong dah. Kedua, badan kau yang tagak sudah mula menjadi bongkok. Dah dolong. Dah. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah dolong. Dah. Jadi standby lah apa lagi kan. Semua dah ada. Samsul lebat pun ada dah. Dah mula dah rambut dah putih-putih sikit. Dah ada. Apa lagi nak buat ni kan? Standby. Kira untunglah kita dapat soalan bocor. Kan? Soalan bocor. Bayangkan kalau budak dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab peksa tu. Rugi tak? Rugi tak? Rugi bapak rugi kan? Kita lebih lagi lah. Kan? Lebih lagi. Jadi apakah yang nak kita capai? Yang nombor 1 yang kita nak koja dalam hidup kita ni, pertama, istiqamah. Sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinan yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Surah Al-Fussilat ayat 30. Mana istiqamah kau jangan. Tu sebab bila dah sampai masjid, alhamdulillah, tahu doa, ya Allah kau bagilah istiqamah kat dia ni, ya Allah. Benar-benar dia tahu datang masjid. Janganlah hui kira okey dah ni. Dah 5 tahun dah dah ni. Konsisten pergi masjid. Tak ada dah orang kat sini macam ni. Masjid ni berapa tahun dah? 10 dah. 2 tahun. Wah, dia lebih pula, dia 5 tahun. Macam mana pula masjid ni 2 tahun kan? Tak, mana dia bersambung daripada masjid lain bagi sini lah. Alhamdulillah lah, setakat ni dan maintain lah kan? Tak, doa ya Allah kau berikanlah aku kekuatan. Lepas tu kadang-kadang bila dia dah hari-hari dalam masjid, nampak orang baru datang, pandangnya kau pahal datang, umat dia nak tanya kawan tu kau pahal datang kan? Tak pernah nampak muka kau, mantang-mantang malam ni Samsul Debat kau datang lah umat ayat kan? Rumah ni rumah siapa? Rumah Allah. Jadi kalau orang datang, raikan seronok tengokkan kawan datang. Tapi itulah, kalau kau datang kan, dah habis ceramah, lain kali jangan tak datang lah lagi, bagi galakan kata kan? Dia dua ya, tak sebab ceramah, ada satu sebab dia datang. Apa sebab? Nak kedui. Dia kalau tiba-tiba datang tu nak kedui tu. Kan? Dia siap tanya tu, imam mana imam? Yang dia tanya imam lah tu. Bayang dia tanya imam mana, yang dia tanya tu imam. Dia fikir imam mana imam, mau tak bengkak imam tu kan? Saya lah imam. Minta maaf lah ustaz, tak perasan deh. Apalah kau tak perasan nak? Selama ni sembahyang mana? Sembahyang sini lah, tak perasan nak? Dah imam pandang nopan, dah salah imam lah pandang nopan kan? Parah tu.
kan. Jadi mana kata bila istiqamah jangan kita ambil pula poin tu sebagai kita nak melanggar pula, tak, tapi kita letak dalam hati kita doa banyak-banyak supaya kita terus istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Kedua, berbaik sangkalah dengan Allah. Allah berfirman, aku adalah berdasarkan hamba-Ku terhadapku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sangka baik dengan Allah. Allah ni nak bagi aku benda baik-baik ni. Aku ni mudah-mudahan besok dalam kubur ni, besok tak adalah sesaan kubur untuk aku, mudah-mudahan ringankanlah untuk aku ya Allah. Sentiasa minta. Yakin Allah bagi. Dia ni tak dapat rasa dah. Parah dah ni. Dosa banyak. Habislah Dan. Memang dapat memang dapat. Kita kena sabar kan. Apa kat ujian? Siapa tak ada ujian? Semua ada ujian. Barang siapa yang 40 hari berturut-turut tidak diuji oleh Allah, maknanya dia jauh dari rahmat Allah. Mesti ada ujian. Baru cucuk duit, zap, kena tolan pula kat ATM tu. La ilaha illallah. Kena tolan pukul apa? 5.30 petang, bank dah tutup. Aduh, besok Sabtu. Aduh, kan. Keluar pula, ambil start motor tengah buang angin, start motor tak boleh, minyak habis. La ilaha illallah. Apalah satu-satu. Lepas itu kita pun tupang tayar sebelah, tupang motor tu sebelah, baru nampak ada kawan mamak depan tu. Mudah-mudahan adalah kawan dan seorang boleh tolong dia, minyak dah habis pula. Duit tak ada nak pakai ni. Jalan baru 3 tempat, bin jatuh pula motor tupang tadi, tak betul tupang. Patah set mirror, patah nombor plate. Allah, apalah balo ni. Abang dia sebut kan, bila dah sebut balo memang balo lah. Ingat sangka baik dengan Allah. Allah uji aku ni, sayang betul Allah ke aku, tak dapat kan. Payah kita ni. Mesti ingat negatif dulu. Cucuk duit, baru cucuk zap, togak umat tu kat luar tu. Budak pegang tabung, masa bila sampai tadi tak ada. Tadi kita masuk tak ada budak tu, cucuk belum tekan berapa duit nak keluar. Dah pegang tabung dalam wajahnya budak tu. Apa hal budak ni sampai tu kan. Lepas tu berapa dia nak keluar ni? Keluar kan. Zap, keluar tak ada banyak tu, keluar 300. 50 lah keluar, tak ada lah 10 biasa ada 10. Aduh, mana pula nak dia ngabur ke duit 10 ni. Bagilah RM50 tu kan. Tapi itulah dia ujian. Sangka baik Allah ni saja uji aku ni, bagilah RM50 ni, mudah-mudahan ada rezeki lain. Itulah kan. Kalau tak nak bagi pun senyum lah dengan budak tu, mana buat kan. Ini tanya, kau pada mana ni? Kau betul surat dah? Surat ni, surat ni betul ni, macam tipu ya. Kau datang kat siapa? Berapa orang datang? Ni betul kau pondok ni? Kau nama ni? Tanya banyak, setengah jam tanya. Nah, good luck. Nah, good luck tu. Kau tinggal 1 sen pun tak bagi, kau ngasam betul kan. Tapi bagilah sikit kan. Apa takut dengan sedekah Kemudian kau jalanlah takwa yang ketiga. Dan ingatlah siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. Surah At-Talaq. Jadi makna kata kita ni kau jaga ketakwaan. Kan ada sebut kita ni dengan umat Islam yang lain ni sama di sisi Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam khutbah terakhir Nabi, umat Islam adalah sama, yang membezakan adalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Tu berbeza kan. Takwa rasa dia bila beribadah tu terasa Allah nampak dia, takut dia boleh buat dosa. Allah Akbar kan. Itu sebab kita kan kadang jangan perasan baik tu ya. Tentu jangan perasan baik kan. Tapi perasan baik itu maksudnya kadang kita rasa kita, aku ni dah okey ni, semayang cukup, apa cukup, belum tentu lah dah. Belum tentu lagi Allah terima. Nak azan tu tak? Azan tu jalan kan? Sambung ya? Okey. Jadi makna kata dalam kehidupan kita yang sementara ni Allah uji dengan macam-macam. Kadang Allah uji dengan dengan muda sehat, kadang Allah uji dengan sakit, kadang Allah uji dengan duit tak banyak, duit tak ada duit, kadang dengan duit banyak pun lagi tahu ujian kan. Kadang biarlah duit tak ada kan, biarlah duit tak ada. Itu sebabnya bahagia kita ni kadang bukannya letak dekat berapa banyak duit yang kita ada, tak, tapi keberkatan dia. Duit sikit tapi hati senang. Orang dulu macam tu lah, hati senang. Kalau PKP dulu berlaku lah, zaman mak ayah kita dulu, zaman ayah anda bonda dulu kan, dia tengok dia orang tak ada comel dah. Dalam kopuk tu dah ada padi tu, dia tampi-tampi dapat boreh, so dah masak boreh, masak nasi, dia pun pergi keluar, nanti dan cik lauk je, poi yang mengacar, dapat ikan 2-3 ekor buat balik, pap dah masak selesai. Apa dia kira, tak ada heboh pasal
TV berbayar tau, tak ada heboh pasal internet wifi tau, tak ada dulu kan. Itu sebab orang dulu lain. Kita sekarang hari ni rumah besar, kereta besar, bercuti luar negara. Bila PKP tak ada kebantuan untuk kami. Keluar dalam internet tu. Tak nak cakap apa kan. Tapi mak lepas tu yang best tu yang membalun tu. Kan duit banyak tak layak kamu dapat bantuan. Sudahlah. Kau tahu apa masalah dia? Kau jadi Allah Taala pula tahu duit dia ada berapa. Dia memang tengah susah. Ada satu tu rumah ada 6 biji kereta mewah. Lepas tu orang gaji seekor pun tak dapat datang. Orang gaji jenis berulang hari-hari datang rumah dia. Dia ada 5 orang gaji semua tak dapat datang. Kek rumah makanan pun tak ada. Suami dengan duit banyak yang pegang kunci duit apa semua terperangkap ke luar negara, kuarantin tak boleh balik. Nak kontak pun tak dapat. Sebenarnya rumah besar. Apa nak makan nak jilat lah dinding rumah tu. Kan nampak bodoh lah. Nak kita cakap macam kita tahu masalah orang. Nampak tak? Kita menghukum macam kita tahu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka Facebook tengok cara orang mengkritik orang Melayu Islam je tengok. Kesian tengok membalun, mengutuk, maki hamun macam apa dah. Satu soalan dia tanya, Nabi ajar tak? Nabi tak ajar macam tu. Macam perempuan selalu cakap lah, Eden ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau dah hati baik, mulut pun kena baik kan. Aku marah suami aku tu, aku sayang mana tak pek dah, tak dapat macam tu dah, tak pek dah. Menjorit sekali pendek rumah orang tua tu jangan main kan. Kan tak bukan orang Senayan orang tempat lain, tak orang mana tak tahulah kan macam tu lah. Jadi makna kata kita kena ingat, kena selari kan, selari mana kena baik antara satu dengan yang lain. Tu sebab yang boleh cerita sekarang ni kita tak boleh nak agak dunia hari ni sementara, tapi hikmah banyak lah. Bila datang PKP tu ramai yang ingat mati. Saya waktu istihar PKP tu 2 hari lepas tu saya kena pergi ke Puchong, ada rakaman nak rakam macam mana guna hand sanitizer, sap tekan batuk kalau tak ada apa, kalau tak ada tisu, kalau tak ada sapu tangan macam ni batuk dia ajar kan. Bagaimanakah cara kalau kita nak batuk zrap pap jatuh umat buat gaya lah. Tapi nak pergi rakaman tu, nak pergi buat rakaman tu dekat Puchong tu, pergi pertama kali tu ikut highway tak ada kereta, kira boleh golek gelantang betul lah ke highway tu. Sampai ke highway nak ke Shalam tu nampak daun koring pun tak bersapu. Punya takut orang macam tu. Saya rasa nak pusing balik rasa. Tapi mengenang kan sebab dia dah ready kan, set apa tu grup tu dah ready. Saya dengan Ustaz Amin Idris pergi sekali. Dia jumpa kat sana ni lah. Jumpa sana rakam. Zapap macam ni. Sampai tu duduk nak balik. Tak pernah rasa macam tu. Nak cepet balik je. Risau pertama kali tengok mondong semacam apa lah nak jadi ni. Rupa maghrib tu yang mondong tu kan. Tapi jangan comel tu orang perempuan ni dah buntang mata apa nak jadi kan. Tapi waktu memang rasa macam ada benda nak turun lah, macam tu lah rasa takut kan. Jadi apa hikmah baru tahu macam mana rasa kan. Dulu sibuk ceramah satu Malaysia, sekarang ceramah satu rumah. Mana sudut dalam rumah tu topi bilik air. Tapi apa janji nampak angle tu lain sikit, nampak lawan ambil pertama kali payah botol nak habiskan 2 jam. Kau tidak tu selambur kan 10 minit pun payah. Lepas tu Ustaz Haryanto kata tak apa, kita layan soal jawab tu baru dapat lama sikit. Oh ya, layan soal jawab, buka bahagian komen, tengok bahagian komen cantik langsir lah, apa bandar komen ini. Orang kita ni pula kan tu salah tu kan. Tapi itu dah cabaran ni. Masa tu kan baru tahu. Adalah pecamat-pecamat yang monong. Tu saya dah khabar. Saya cakap dengan kawan-kawan tu, lain kali ceramah jangan letak ago tinggi-tinggi. Siapa suruh letak ago? Bukan meniago kan. Sudah PKP langsung monong. Tante tak ada kau live yang boleh bagi kat mana tu? Tak, nantilah saya tanya dengan kalau ada tu. Ni ya. Tapi saya seronok juga lah itu dapat relax kat rumah, baru tahu rumah besar mana, baru tahu langsir itu macam rumah mana, baru tahu ke tidak tu jap keluar hari-hari. Iya bayangkan tu kadang-kadang sampai 5-6 hari tak beli rumah nah dua penceramah ni bukan apa, wahal dia belajar tu, dia mengajar orang tu kitab hadis tu, hadis 40 tu dia mengajar orang tu. Antara 4 golongan manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Nampak siapa dia? Pertama, orang menuntut ilmu sebab supaya dia dapat berlawan dengan orang lain. Saya tengok siapa lagi handal tu, ni laknat ni Allah tu.
Kedua, menuntut ilmu supaya orang menongak kepada dia, supaya orang hormat dia. Benda nak oleh Allah. Tu ni Azhar tu senang, tak ada jangkau. Yolah penceramah ni Azhar tu. Yang ketiga, orang menuntut ilmu kerana nak mencapai kekayaan dunia. Laknat oleh Allah. Dan yang keempat, orang menuntut ilmu supaya dapat berlawan sesama tak pandai. Lagi tahu dengan orang tak pandai dalam grup WhatsApp tu dia lawan ni. Apa? Kan? Banyaklah baca kan. Iya tuan. Jangan iman-iman lah meniaga. Salah. 5,000 tak boleh kurang. Gila betul. Terperanyat masjid. Entah. 5,000. Ada lah yang cakap tu. Alah, penyanyi boleh bayar mahal, takkan pencamah boleh bayar, tak boleh bayar mahal. Kau tengok sikit. Siapa yang bayar penyanyi tu? Kau tak tahu ke yang bayar pencamahnya pakai duit masjid? Kan? Saya tak kisah dah. Kan? Berapa-berapa kan? Orang nak bagi, nak bagi 10,000 ambillah. Nak bagi RM50, RM50 macam mana kan? Tapi yang dah setuju tu jangan dikurangkan lah. Agak tu. Tak, saya pernah saya cerita ni, saya selalu buat share cerita ni. Saya ceramah dekat, saya dipanggil untuk ceramah motivasi untuk budak sekolah rendah UPSR. Saya pergi tahun lepas 10 sekolah combine untuk motivasi UPSR. 10 sekolah. Dia cakap dengan PA saya, kita boleh bayar bajet kami 300 dekat sempadan Kuala Lipih tu. Dengan sebagai manusia biasa saya terperanjat lah sekejap. Tapi saya cakap apa? Tak apa, jangan apa. Okey je, cakap dengan dia, cuba tanya kalau ada program tempat lain boleh buat sekali. Jadi tak adalah pergi satu tempat je kan. Sebab sampai lah saya merasa patin steam Azmi dekat Kuala Lipih tu sedap. Ikan patin steam mengeletik nyawa dah sedap. Betul. Masa saya pergi tu adalah satu surau pun dia nak bayar 300. Bolehlah, jalan lah, saya kata. Okey, pergi. Rupa-rupa sekolah kebangsaan Benta tu yang combine 10 sekolah buat tu, calon UPSR setiap sekolah tu berapa orang? Yang satu sekolah tu seorang, yang sekolahnya 2 orang, budak dah tak ada. Dan duit 300 itulah cikgu-cikgu combine seorang sikit kongsi. Bayangkan kalau saya tolak macam mana hampa. Sudahlah, okey. Tak ada renungan, saya okey. Jangan risau. Jangan sebab ada duit program tak jadi, jangan. Saya jalan ya. Okey, happy cikgu-cikgu tu. Saya pernah ceramah kat Johor tu. Satu majlis 30,000 memang. 30,000 1 jam setengah. Alhamdulillah. 30,000 dekat Bandar Penawar, ceramah tuntang. Dia bagi envelope, umat bagi envelope ni. Alhamdulillah Ustaz, rezeki cash dah. Saya pun cakap dengan assistant saya, boleh berhenti kat bank Islam dah, nak bank duit. Sebab saya tak biasa pegang duit banyak. Orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang tu. Dia cium tangan. Dapat duit kata dia tahu dah tu, tahu dah. Saya pun sampai kat bank Islam, saya pun buka tengok dalam tu ada 3 apa mamai potnik kan, masuk tap ikat yang pertama pam 10,000 mai. Ada 2 ikat ni masuk 30,000. Penceramah paling mahal dalam Malaysia memang. Saya masuk dalam kereta, telefon bunyi, Assalamualaikum tuan, minta maaf sangat salah sampul. Mana main, bukan nyaki saya, wallahi ni saya cakap. Saya pulang lah balik, bukan saya punya, pulang lah balik, bukan hak kita. Jadi budak tu cakap, tak apa tuan, tolonglah tuan, saya gurau kat lah. Adakah kau bagi saya 30,000? Jangan tuan, mati saya kena secah dengan tuan. Saya lah, saya kata. Dia kata, tuan bagi yang bahagian tuan, tuan bagi yang bukan bahagian tuan ya. Yang lain semua tuan ambil. Jangan, saya transfer semua, nanti kau transfer kat saya balik berapa saya patut dapat. Itu ya. Jangan, dulu boleh ceramah 100 datang, apa pasal sekarang tak boleh? Cuba cakap. Kan? Itu dia. Menangis sekali minta 5,000. Menangis je ke masjid pula. Ada kat Johor, satu penceramah datang, saya tak sebut nama. Dia bayar 2,500 dekat penceramah tu. Penceramah tu boleh cakap, siapa yang cakap bayar saya 2,500 ni? JK Masjid cakap lah, PA Ustaz cakap. Lain kali tanya saya dulu, kurang-kurang 3,000, 3,500 tu. JK Masjid keluar balik, buka tabung korek tambahan tu. Kurang ajar betul macam. Iya, tuan-tuan benar cakap saya. Sekali dia buat macam tu sampai bila orang tak nak dengar dah ceramah dia. Tu ya. Ilmu ni bukan nak nego, kongsi. Kita kongsi. Ilmu ni pun kan kita punya, share dengan orang. Kan? Mudah-mudahan. Itulah.
Iyo tuan-tuan, tak ada apa tu kan. Alhamdulillah. Ada sekali ceramah kat Sarawak, tuan ni je kami boleh bagi, pasu Sarawak bagi. Macam tu lah muka saya, macam tu lah muka. Nak buat macam mana kan. Tapi tak apalah, adalah rezeki tempat lain macam tu lah kan. Allah uji kita tu ya kan. Orang pinjam duit kita tak bayar, ujian tu, ujian. Nak buat macam mana? Orang ni bangsa menipu ni, pandai meyakinkan kita, kita bagilah 10,000, 15,000 tipu kita. Dia buat kita ni macam sonang benar kan. Dan dia relax, tak ada apa-apa, kita lah sogan dengan dia. Tu tanda akhir zaman tu. Orang yang bagi pinjam sogan dengan orang yang meminjam tu akhir zaman tu. Kita boleh nyusun ayat, bang nak tanya lah bang, duit yang abang pinjam saya dulu mana? Ada ke dan pinjam? Tu tak tahan pun kan. Yang keempat, konyalah untuk menjadi seorang yang benar, sentiasa berpegang berpijak di landasan kebenaran. Itu maknanya sebagai asas persediaan kita sebelum kita mati. Wahai orang-orang beriman, bertakwa pada Allah, dan hendaklah kamu berdoa hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Yang kelima, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang beriman, supaya kamu berjaya. Surah An-Nur ayat 31. Taubat. Bertaubat ni taubat yang macam mana? Taubat yang sebenar-benar. Pertama, tahu buat salah. Kedua, menyesali perbuatan kita. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah tu kan. Tapi kalau kita main-main macam mana Ustaz kata, maknanya kita alah tak apalah, macam tu boleh taubat balik. Yang tu tak boleh lah, dia mesti menyesali perbuatan dia. Itu kan. Masing-masing buat salah, mungkin buat salah marin dulu tak tahu kan. Tapi jangan dibangga-bangga pula. Abah marin mana nak dara orang kampung ni abah tak bawa. Mak ayat kan. Jangan cerita kan. Jangan cerita dengan anak-anak, bukan benda untuk dibangga-banggakan. Tu Imam Hanafi bila orang berebut nak bawa barang dekat pasar, menangis ni. Kenapa lah kau berebut nak bawa barang aku ni? Tuan orang baik, orang mulia, tentulah kami kena tangkap barang. Tolong mesti kena bantu orang yang baik di sisi Allah. Maka dia jawab, malunya aku. Imam Hanafi kata, apa benda-benda lah, kau tahu tak aku ni hebat ni satu yang sebab Allah tutup aib aku. Kalau Allah buka aib aku ni, tak ada siapa yang hormat ke aku ni, tak ada. Semua orang ada aib masing-masing. Apa benda tak boleh main ponteng sekolah, melawan cikgu, ponteng manjek dusun orang, curi buah, pun tak boleh kan. Curi duit ada main. Ada masa dulu, masa zaman-zaman jahiliah, masa kecil-kecil main dengan ada benda buat kan. Tapi lah tuan-tuan puan sekalian, jahat-jahat orang dulu tak sama macam budak sekarang ni, parah. Jahat-jahat orang dulu hormat ke orang tu. Ada orang tanya saya kan, saya bincang-bincang hari tu, ada satu paper saya dah bincang dengan Ustazah Asni dah. Kita plan nak buat satu program atau modul, ataupun kemungkinan besar pula sekarang ni dah ada rancangan TV terbaru, nama dia Nurflix. Nurflix cadangnya kita dah buat program tentang adab ya. Adab. Sebenarnya adab tu lah jawapan untuk budak-budak sekarang tu ya. Budak sekarang adab tak ada. Itu yang punya. Bukan semua lah, tapi maknanya masalah budak-budak ni BBNU, budak baru nak up kan. Budak baru nak up ni satu je, adab ya. Benda lain tak ada mana. Itu sebabnya Imam Malik ke siapa ke, benda pertama Imam Malik kata, biar ilmu tu sikit tapi jangan tak ada adab. Benda penting adab tu. Bab adab ni kurang ditekankan. Lalu depan orang tua, menunduk orang tua dulu aja sebab adab. Tapi orang dulu bukan sekadar tunduk, siap minta izin lalu tu. Cik tumpang lalu cik ya. Lalu belakang pun minta izin. Pakcik saya lalu belakang. Jangan depan. Ada bolo boy belakang tu jangan lalu. Lalu depan kan belaga kang. Tak ada lah. Tapi dulu macam ni. Tengok. Ini adab ni nampak. Sajid nampak masjid canggih nampak. Beralih nampak. Ini makna adab tahu. Walaupun tak bertuang tapi makna tu adab tu. Faham? Jadi saya konolah tuangan sebab saya anggap saya punya lah kan. Tapi untuk sebab apa bila kita tuang air macam ni kan, contoh kan. Kita minta, kita hulur makan, jemput minum. Macam mana orang capai? Orang akan ambil terima kasih banyak, nampak? Macam tu. Orang sekarang cawan Ikea tu. Nah, ambil jemputlah minum tu, nampak? Beza. Bab adab ni.
Nampak? Kita tu je poin ni. Bila orang datang tu macam mana? Assalamualaikum, salam. Ya cik, mak ada cik. Cik duduk dulu ya, saya panggil mak jap. Cik duduk. Contoh tutup TV, tap, panggil mak. Mak capek lah mak. Jangan lama benar. Cerita tengah sadap ni. Tunggulah lama nak berbuat. La ilaha illallah. Kata tadi nak ngajak aku ni kahwin, dah habis cerita 7 hari mencintai ku dua pun keluar. Saya tak tengok drama tu, tapi sah jahat Mak Leha dalam drama tu, saya dengar macam tu lah. Tapi macam tu lah. Jadi mana? Lepas tu dia adab tu, tunggulah kat dapur tu. Dulu mana ada beyond, mana boleh rekod dulu. Lepas tu dah habis tu keluar, mak ni lama pun dah habis dah drama tu. Kalau kau tengok bising lah kan, mak kan tu. Tapi adab. Budak sekarang, Assalamualaikum, salam. Mak ada cik, ikut belakang kata. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Rumah teres tengah, bayangkan ikut belakang. Jadi ikut orang belakang, kotor-kotor. Yang India mana pula, salah rumah pula dah. Salah rumah, salah kira. Kan? Dulu dengan sekarang lah cakap apa. Dulu hantar anak pergi ngaji, macam mana? Bawa rotan panjang tu, Ustaz. Nia rotan Ustaz. Anak saya ni Ustaz, kalau dogi Ustaz sabat lah, jangan mati sudah. Orang dulu. Sekarang ni tengok, kena tahan kat pintu pagar adik lambik datang sekolah, kena duduk kat depan lah. Petang tu bawa lawyer dah. Bangang je bapak. Kan? Apa jadi cikgu tu nak adabkan anak kita. Kau datang lambik tak kira lah apa sebab tetap kono. Mak lah. Dulu baca ngaji, baca lip date a, lip bawah i, lip depan u, a i u. Bagus. Muka surat lain baca. Alif dua date an, alif dua bawah in, alif dua depan un, an in un. Bagus. Salang 5 muka. Oh mak 5 muka. Aina te alam date lam mim ya mati bawah minun date na. Apa bunyi mak panjang pula apa bunyi tadi ni. Apa? Monung alamina. Salah tu, tengok panjang pendek. Alamina, baca balik. Aina ta'a alhamdulillah. Dah nangis nampak. Dulu macam tu, belum kena rotan ni nak menangis. Macam tu adabnya cerita. Masuklah je bab-bab nikah. Tengok apa Imam Minang, tengok macam mana. Tak malu betul-betul tunang bersanding, bangang betul. Dia jantan beliau bersanding, nyarung cincin mu. Siapa ngajar tu? Cakap kan? Itu dulu Ustaz, tak ada mana dah. Dulu sekarang ada sabab kan? Adab. Orang lelaki tu tunjuk tuan mak rumah tuan, kat tuan. Apa nama lorong sini? Sini lorong apa ni? Prisin ke? Tak ada. Tuan lorong tuan atau mak rumah yang nombor 3 daripada situ. Yalah, apa tunggu kat kedai tu. Kan kita dah sudah ambil kau. Macam tu ada orang tak malu tu. Bukan orang sini tak ada dah. Tempat lain. Ya. Elok-elok tu naik motor tu, pegang sikit kan jatuh, bertunang tu. Mana? Kan? Ni cerita ni. Okey. Jadi mana kata bab adab, insya-Allah. Kalau ada program tu kan tentang adab, tajuk adab elok. Tentang adab ni itu je. Masalah budak sekarang adab. Yang sebelum kahwin tu jangan cakap lah, memang elok semua kan. Yang bakal ni memanglah datang rumah semua elok, nak ambil hati, nak boleh jiwa nama Assalamualaikum makcik sihat? Mak risau mak mentua, bakal mak mentua tu. Mak baik budak ni. Saya bukan apa makcik, kalau makcik tak sihat terbayang kat mak saya. Makcik boleh saya tanyalah apa nak tanyalah nak. Zuhur dah masuk belum? Pukul 10 dia tanya tu. Gila betul. Kan punya baik belum dapat jam tu lah. Depan orang tua tu bukan menunduk, dia menyarap. Dah macam ulat gonggok pula dah budak ni, kau tengok kan. Sedap betul air ni makcik. Habis minum nak tu air basuh tangan tu. Basuh tangan. Tu belum dapat. Tu cerita belum dapat tu yang cakap pula kan. Macam-macam ni bab adab ni macam-macam. Pernah Imam Syafi'i sekali dekat dalam kuliah dengan Imam Malik, dia ambil ilio macam ni boleh kita dapat tangan dia. Imam Malik cakap, kau buat apa tu Syafi'i? Imam Malik tegur dia. Ingat Imam Malik main-main, Imam Syafi'i main-main.
Imam Syafi'i kata tak ada, wahai guruku Imam Malik, sesungguhnya aku ni tak ada, aku ni miskin, aku tak ada duit nak beli kertas, nak beli pena, maka aku catat dengan air liur aku di tapak tangan aku ni. Tapi nak beritahu apa? Bab adab penting, hormat guru kat depan. Itulah Imam Syafi'i nak belajar dengan Imam Malik datang kan, dia datang, dia jumpa dulu, adab dia jumpa dulu, dia cakap dengan utusan yang kat pintu tu, tolong beritahu pada Imam Malik yang aku nak belajar dengan dia. Masa tu Imam Syafi'i budak lagi. Wahai Imam Malik, ada seorang budak kat luar tu, dia nak belajar dengan kau. Kau khabar kat dia, suruh dia baca dulu kitab Muwatta, himpunan hadis-hadis Nabi, tak kurang 3,000 lebih hadis Nabi yang dah disusun dalam kitab Muwatta ni. Kau suruh dia baca dulu kitab tu. Utusan ni pun keluar, wahai budak, Imam Malik pesan suruh baca dulu kitab Muwatta yang dia dah susun tu. Maka dia kata, beritahu pada Imam Malik kitab Muwatta tu dalam kepala aku. Imam Syafi'i kata, kata, masuk dia dalam, wahai Imam Malik, budak tu cakap kitab Muwatta tu dalam kepala dia, biar betul. Tu saya cakap lah, tu saya cakap lah, tak tahu dia cakap macam tu. Biar betul kan, keluar balik, betul kau yang kitab Muwatta tu ada dalam kepala kau? Ya betul, aku dah hafal semua. Iyalah ni, ya dia. Dia pun tabuk satu muka surat tabur tu. Kau muka suratnya, cuba kau baca muka suratnya sebiji. Kau baca lah muka suratnya sejibi. Baca muka suratnya sebijon. Sama tu. Sudah barulah tahu tak tebal berapa tebal? Tebal kitab Muwatta tu antara 5 ke 7 kali Quran. Yang mana Imam Syafi'i berjaya menghafalnya dalam tempoh 9 ke 15 hari saja. Dan Imam Syafi'i rekod setiap hari dia boleh khatam Quran antara 2 ke 3 kali khatam sehari. Tu Imam Syafi'i. Kita jangan cakap lah tuan, jauh lah, termasuk yang bercakap ni kan. Iya, kita tunggu tadarus lah. Tunggu tadarus tu dapat tu pun sebulan. Kau buat yang ceneke seorang tu kan, jadi baca tak habis dia kata dah kan macam tu. Jadi itulah dia kan. Seterusnya yang keenam, berterusan atas ketaatan doa. Ada 7 perkara nak kena jaga. Pertama, jaga apa? Jaga lisan kita. Abu Lais As-Samarkandi kata salah satu persediaan apa dia? Pertama, jaga lisan kita, cakap yang elok-elok, jangan cakap benda tak sekarang. Makna zikir banyak-banyak, zikir banyak, ingat Allah banyak-banyak. Yang kedua, jaga apa? Jaga mata kita, tengok yang elok-elok, tengok Quran, tengok muka mak ayah, tengok isteri kita, tengok suami kita, dapat pahala. Apa lagi? Tengok Quran dapat pahala, tengok Kaabah dapat pahala. Kan, insya-Allah doa-doa lah, nanti kita dapat pergi balik. Yang baru-baru ni keluar senarai 25 syarikat yang dapat LKU palsu ya. Ingat ya, jangan disebar-sebarkan. Bukan palsu macam mana, itu senarai lama, itu diulang balik. Ada syarikat yang dah tak ada pun dalam tu. Hari ni sebenarnya 300 lebih syarikat yang dah diberikan LKU tu. Jadi insya-Allah adalah syarikat-syarikat, tapi kita kena semak dengan Kementerian Pelancongan. Nasihat saya, kalau ada yang syarikat yang baru-baru tak apa nama syarikat tu, bolehlah tanya dengan pejabat pelancongan, cek balik betul tak dia ada LKU tu pun, semua kita kena semak kan. Tu kayak gitulah. Begitu juga yang ketiga, jaga apa? Jaga hati kita. Jaga hati kita, jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Itu persediaan juga kan, jangan tamak, jangan ambil yang bukan hak kita. Kedua, jangan kita sombong. Nak sombong dengan apa? Kadang-kadang kita ni sombong benda yang tak ada apa-apa pun kita sombong. Sombong dengan baju, sombong dengan pagar, kadang sombong dengan sport rim. Bukan dengan kereta, sport rim tak ada apa, kayak tayar dia ambil kan. Tompah baju kat dari Cina macam lawa nak. Eden pakai baju ni. Ini pagi raya orang nampak buntang mata ni. Ya siap ada jalu. Ya ini design terkini ni. Sekali PKP. Masa bila kau nak pakai? Padan buku. Sepapan nampak kan? Cakap apa? Tak ada benda nak sombong sementara. Dan begitu juga jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Penyetorok di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki kan. Jadi jangan dengki. Tanda-tanda dengki yang ada dalam hati ni dah ada tanda bila orang dapat kelebihan, dapat kejayaan, kita tak rasa apa. Makna dengki nak mula bertapak dah tu. Dengar dia
dapat naik pangkat, macam tu je, dia tak ada rasa apa, mana dongki dah sampai lah. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos saya lah, confirm dongki dah tu, confirm. Anaknya PSA dapat 6A, macam anak dia seorang pandai, dongki dah tu kan. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu, bukan ada duit, nampak aduh ya, la ilaha illallah. Cubalah cakap baik-baik kan. Dengar dia dapat naik pangkat, alhamdulillah, apa-apa sok boleh minta tolongan dia, nampak kan orang. UPSR budak tu dapat 6A, alhamdulillah ada juga budak pandai kat taman gitu ni. Dengar dia dah beli kereta baru, ya kau untung-untung dapat kita naik, tak payah bayar bulan, tak payah servis, naik yo. Mana ini tak ada yang benda tak elok orang cakap. Dengar haji apa tu lah, haji mana, haji yang umur 90 tahun tu lah, kenapa dia kahwin? Biarlah dia kahwin, kau tak dengar habis cerita ni. Boleh bini yang umur 25, ayo kau kepanjang cerita tu kan. Apa salah alhamdulillah dapat bini yang tagap boleh jaga dia, apa salah amalan pertama mati tu la ilaha illallah. Cuba kau cakap elok sikit cuba tanya budak perempuan tu, apa kau kamar mana abang haji tu, wah banyak dah umur dia penyayang, ambil kau penyayang lagi, romantik, memahami, dia kuat gurau, iya. Lepas tu kan setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balik ada bakat tak terangnya mana nak balik apa, contoh bukan orang sini dah, tempat lain dah, sini okey, tempat lain sini okey. Okey dah. Kemudian selepas hati, buang penyakit hati ni, penyakit bangkai ni, seterusnya apa? Perut kita pastikan apa? Pastikan makan rezeki yang halal. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, sungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kemudian apa dia? Kemudian seterusnya, jagalah tangan kamu. Tangan ni banyak buat kebaikan, tolong orang, jangan buat benda tak elok. Kemudian yang keenam, jaga langkah kaki kita, melangkahlah ke tempat-tempat yang baik, datang masjid, datang ke rumah Allah, datang ke nui kenara, bercampur, jaga silaturahim, tu yang baik, langkah tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, jaga ketaatan pada Allah dan Rasul. Sesungguhnya bila anak-anak Adam mati ni terputuslah semua kecuali 3 perkara. Apa dia? Tu dia. Apa dia? 3 perkara tu. Sedekah jariah. Apa lagi? Anak doa anak-anak yang soleh, lagi ilmu yang bermanfaat kan. Tu dia. Jadi dah tahu itulah yang kita persediaan kita, ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang kita ada kongsi dengan orang. Kan ini ilmu tu ada kan, tapi kadang kau takut satu lagi mahal pula, aduh lah ogo tu salah tu kan. Tu satu. Yang kedua tadi sedekah jariah, sedekah. Berapa lama dah duduk dah, berapa lama dah siap masjid ni? 2 tahun dah, berapa ribu dah kau bagi ke masjid ni? Tanya balik kan, sumbangan gitu. Masjid ni ada maintenance ni, nak kau dah bayar tu, bayarnya. Tapi kalau ikut kekuatan gitu patut boleh. Kekuatan orang Islam ni buat bersedekah ni sebenarnya boleh. Saya dengan Abang Samsul Rau dengan arwah Datuk Nasir Wahab dulu ceramah di Kuala Lumpur, di MSU Shah Alam. Masa tu nak kutip dana pembinaan masjid di Puchong, Bukit Raja. Masa ceramah tu Bukit Raja di Kelang, masa tu dia berapa bajetnya? 9.6 juta. Saya kata bila siap ni bang? Saya cakap rupa-rupa malam tu dalam tempoh setahun tu macam-macam program yang dibuat, termasuklah program malam makan malam tu, nak kutip dana tu saya datang tu. Rupanya malam tu dah ada berapa, saya tanya dia berapa lagi bang? Alhamdulillah tinggal 800,000 sahaja lagi yang belum cukup. Maknanya 8 juta lebih dah ada. Bayangkan, makna boleh. Kita ni sebenarnya satu hati kita muafakat sama-sama kita, insya-Allah okey. Kan tolak topilah benda-benda lain. Fahaman ke apa semua, kita ni bab agama ni kena bersatu padu. Tu ya. Jangan bab-bab agama ni kita kena sayang. Kita bila kita tak jaga hubungan kita kan, sudah kan yang bila berpecah belah yang rugi kita juga, itu saja.
kan. Nah, kemudian seterusnya bab sedekah ni apa? Kelebihan sedekah ni, orang yang masuk dalam kubur mak, apa yang luweh bona kubur dia ni? Nampak orang mati. Maksud apalah besar nak kubur dia ni? Torang pula. Bila cek-cek balik rupa dek sedekah marin yang dia bagi singgit yang dia bagi tu. Kalau dan tahu dan bagi semua kata dan masa tu dah dalam kubur baru cerita. Kan? Masa tu sebab mayat tu lah, kalau lah Allah bagi dia peluang hidup 10 minit jadilah. Bukan dia sibuk cari saudara mara, dia cari tabung. Dia akan cari tabung mana dia boleh sumbangkan. Itu sebab selagi boleh bagi, bagilah. Jadi kelebihan sedekah ni, kalau kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, memberitahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan, yang dapat membebaskan kamu daripada azab sesaan neraka. Dalam Quran dalam surah As-Saff beritahu, mau tak? Apakah perniagaannya? Perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara. Apakah dia? Pertama dengan harta benda, yang keduanya diri sendiri. Harta benda tu macam mana lah? Harta benda tu duit kita. Dari mana kita dapat, ke mana kita belanjakan? Di jalan Allah. Niat. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'a. Surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang buat perubahan hijrah dia, niat dia fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bahawa bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau. Niat dia kerana Allah, selesai. Aduh, bagi duit. Pertama, kelebihan orang sedekah. Orang sedekah apa dia? Orang sedekah dengan duit. Itu sebab harta benda dengan diri sendiri sebut dalam tu. Apakah kelebihan? Dalam surah As-Saff ni beritahu, yang pertama keampunan dosa-dosa. Yang kedua, syurga adnin. Allah bagi syurga ni yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah akan bagi pertolongan kepada kita. Yang keempat, Allah berikan kemenangan, kejayaan pada kita yang mana cepat masa berlakunya. Jadi jangan kerakut-kerakut. Jangan kerakut-kerakut. Harta benda dan diri sendiri. Diri sendiri dah tahu dah. Baik-baik, elok, tolong orang, akhlak yang mulia, tu tahu dah. Tapi yang bab harta benda ni kena beri penekanan. Tuhan nampak tu tabung tu melokek kat dinding tu. Setiap sudut ada. Jangan baik-baik tak nampak. Tiba-tiba lah kabur mentok kat pintu tu, mulut tak nampak, dah keluar orang dah balik kan, apa hal? Rupa tak boleh nampak tabung. Masuk duit dalam tu, kita tak tahu kan. Bila-bila masa Allah boleh cabut nyawa kita. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit kan. Jadi makna kata boleh sumbang-sumbang lah. Sedekah ini pertama mengkayakan hati, walaupun miskin rasa kaya. Tu sebab orang dulu kena kahwin, mana pernah datang belenggang, mesti ada benda barang nak dibawa. Bawa bawang, gula, topung, susu, Milo, bawa. Janji bawa. Tak boleh rasa datang belenggang, tak ada. Ada benda nak dibawa. Tu sebab orang dulu murah rezeki. Tu sebab mak ni macam-macam bagi kat orang lah. Kita pun tak ada. Biarlah, sok kita susah, sok ada orang tolong kita, mak. Yang kedua, membersihkan harta, walaupun sikit rasa cukup. Ada orang dalam beg sekarang dalam wallet ada 500, dah fikir dah malam kan kita nak makan kat mana, nak belanjakan kawan. RM500 dalam paket, dalam bank ada 5,000. Boleh lah tahan sampai bulan depan. Agak macam tu lah, senang hati. Ada orang tu soalnya garu kepala, kau apa kena kau, susah ni apa dia, dalam bank tinggal 10 juta, tak rasa nak bunuh kau cakap. Sebab pada dia 10 juta tu sikit, sebab dia dah biasa ada 100 juta dalam akaun ni. Bila 10 juta tu dia kata tengah susah pernah tu. Saya jamaah kat rumah ada satu Datuk Seri tu dekat Sunway. Saya buat tu, rumah ni mahal ni tu kan, rumah besar. Dia kereta Jaguar, apa Porsche, tu. Jadi saya Pro 2 parking sebelah Jaguar lah, Pro 2 Jaguar. Okey lah kan, parking sebelah tu. Saya tanya dia, tu agak rumah ni mahal apa tu masa tu beli tu? Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke saya salah jawab cakap? Baru tau, dia kata baru tau. Baru 4 juta masa tu. Tak boleh bawa, tak boleh baik kira tu, tak boleh. Lain. Sebab dia bukan sombong dah, sebab setiap orang tu beza-beza. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati. Allah uji kaya dengan, bukan dengan miskin, Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Itu sebab Allah bagi orang yang bersedekah cukup, jangan risau, cukup. Ketiga, memanjangkan usia. Sedekah panjangan umur. Tanyalah orang-orang lama,
Apa kerja umur boleh sampai 80-90. Makin ingat-ingat balik dia rajin sedekah tu. Mesti punya rajin sedekah tolong orang. Kita nak pergi kan bagi walaupun RM1 bagi berterusan sentiasa nak bagi. Cucu-cucu tak mana tak bagi. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki, suami naik pangkat, bini naik pangkat, beranak ya kerja rezeki. Seorang beranak alik. Cano bagi salam, assalamualaikum, salam jadi. Jadi cano. Alhamdulillah joki ada orang kan, joki anak. Itu anak pandai-pandai joki. Menangis mak. Bang anak kita combo dah bang, ya Allah bang, sedih kan. Yang suami kau kawal perasaan kau sikit, memang ni tak happy kan nak kita combo tadika masalah kau cuba enggak tak apalah kan. Tapi makna kata rezeki anak pandai, rezeki macam-macam, rezeki suami kan, rezeki suami ni romantik, rezeki suami pandai ambil hati, rezeki isteri pandai masak, lempar-lempar jadi lempar tolu jadi ayam ni bikin sana tu kan. Contoh tak macam-macam lah, makna pandai lah dia masak kan, joki. Jadi makna kelancaran rezeki. Soalnya ingatlah mati, ingat mati dan pendek angan-angan. Jangan kita fikir aku kan hujung tahun ni aku ingat kan, tak payah kan. Kita hidup seadanya, tetapi mudah-mudahan dengan izin Allah kalau ada umur murah rezeki, aku ingat tahun depan nak pergi umrah macam tu lah. Bulan berapa? Bulan 3. Peringan siapa? Dengan Samsul Debat. Ini kan promote lebih kurang macam itulah kan, bulan 3 kan. Jadi ingat mati. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada pada waktu petang maka jangan menunggu waktu pagi. Bila kamu berada waktu pagi janganlah menunggu waktu petang. Rebutlah masa sihatmu untuk masa sakitmu, hidupmu untuk matimu. Kemudian yang ke-8, takutlah kepada sebab-sebab su'ul khatimah. Sebab-sebab su'ul khatimah boleh berlaku macam mana? Yang pertamanya kerosakan iktikad. Maknanya dia kepercayaan dia tu terganggu. Tak apa bondo yang dia belajar kan, bondo yang polik-polik dia belajar kan. Kemudian mengejar dunia tak habis-habis kan. Yang ketiga, tidak istiqamah dan berpaling dari kebaikan dan hidayah. Kemudian berterusan dalam maksiat dan terbiasa dengannya. Jadi bila sebut tentang mengejar dunia, kita petik surah Asy-Syura ayat 20. Ini penutup lah ni. Saya faham muka-muka subuh nanti tu, saya faham. Dah bergalih-galih pek duduk tu faham, dah melunjur tu, faham dah tu. Takkan tak faham macam mah ni kan. Okey, faham insya-Allah. Jadi dalam surah Asy-Syura Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu, malahan dalam hati ini tidak akan pernah rasa bahagia. Itu sebab kau jalan akhirat, tak ada sakit kepala, tak ada lah dunia kan, tak ada masalah dah, jangan risau. Dunia tu akan ikut sama. Tapi kalau kita kerja dunia, tak ada. Kadang tak kerja-kerja ke sana kemari, akhirnya apa? Ketenangan. Tanyalah orang-orang lama, dah berpuluh tahun dan hidup dah, ada satu je yang boleh mengecewakan aku, manusia. Kebergantungan dengan manusia kita akan kecewa. Bergantunglah kepada Allah, kita takkan sekali kecewa. Berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak mohon. Allah sayangkan kita, Allah bagi kita walaupun kita tak minta. Malam tadi berapa ramai yang terlelap waktu tengok apa ni, waktu tengok MU kalah, waktu tengok City kalah. Berapa ramai yang terlelap tak sampai minta panjang umur, dan berapa ramai yang tidur dengan sakit hati Liverpool menang malam tadi, minta maaf kan, 3-1 pula tu. Contoh kan, dia terlelap tak sampai minta panjang umur, tapi pagi tadi Allah bagi dia hidup lagi walaupun kita tak minta. Adakah yang bangun pagi tadi kecewa, kenapa aku hidup lagi? Tak ada kan? Mana Allah sayangkan kita. Jadi rebutlah peluang. Bila Allah bagi kita umur, Allah masih bagi peluang kat kita untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah. Ingat, berbaik sangkalah kepada Allah. Ikutkan banyak lagi ni. Ada satu ini penting ni, ketakutan orang beriman terhadap su'ul khatimah. Tapi makna tak sampai, makna memang kena panggil lagi. Tu cerita kan. Tu cerita kan, mana kena panggil
kan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Saya minta maaf banyak-banyak lah, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Cuma sedikit makluman lah, sikit makluman. Kat luar sana saya nampak ada orang berniaga. Kang, dia orang ni memang rajin niaga kat tempat saya ceramah. Jadi kalau dah habis kang, cubalah tanya-tanya. Jangan tanya khabar, tanya harga dan bayar. Dan seorang tu dia daripada Tabuh Naning Alu Gajah Melaka. Dia bawa barangan-barangan sunnah, buah tamah, habatus sauda, minyak zaitun, minyak bidara, garam bukit, insya-Allah murah daripada harga di luar. Minyak bidara tu ambil colek belakang tinga kok mengelupur tu kan, mana ada hantu ikut tu. Tu. Yang kedua dia bawa madu daripada Tampin, dia bawa madu lebah, madu kelulut, madu tualang, madu hutan. Jadi siapa yang boleh, orang perempuan boleh tunjuk ke suami, bang ni madu yang diizinkan dalam rumah ni, biar dia faham. Ya, boleh. Kemudian satu lagi produk yang tengah viral sekarang ni, susu kambing Al-Amr. Susu kambing Al-Amr ni, susu kambing tu dekat kotak tu ada muka, dia letak muka macam Samsul Debat. Macam susu kambing tu campur madu, campur dengan kurma, insya-Allah tak ada gula. Orang kencing manis boleh minum, baik untuk orang yang gastrik. Nak puasa kan, pada pagi sampai petang kan okey. Siapa yang nak diet pun elok minum susu tu. Tapi kalau minum susu tu mentah darah sama ya, tak dapat kuih dah. Kemudian orang yang sakit tulang, osteoporosis, imam masjid Palung 2 boleh. Dah 6 bulan semayang kat kursi, alhamdulillah boleh berdiri balik. Orang perempuan yang tumit pijak sakit tangan kobeh-kobeh, insya-Allah okey. Susu kambing ni tak ada bau sebab dia bukan susu kambing Senayan. Dia kambing tu kambing Senayan, dia kambing daripada Holland, Belanda, tak ada bau. Saya tak buat banyak, siapa dapat lah ya, sebab laju warna kan, alhamdulillah. Kemudian orang perempuan yang hormon makan raya tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tamana poi boleh minum tu. Ya, tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik joki. Kemudian orang perempuan yang mengandung elok minum sebab 98% baby lahir kuning. Minum waktu pregnant ni, kebetulan dia tak ada bau, memang sedap, lemak-lemak memang sedap. Dan terakhir sekali juga kepada semua, ada buku ni, kahwin bukan nak suka-suka jang, tu saya ni tulisan. Harga buku tu RM16, tapi siapa beli 2 susu kambing, buku tu jadi RM10 je. Jadi offer malam ni combo. Lepas tu pada siapa nak tengok camah-camah terbaru, termasuklah camah malam ni, bolehlah tengok. Jangan lupa subscribe YouTube Syamsul Debat TV. Yo, jangan salah SY Syamsul Debat TV. Nanti bolehlah tengok, termasuk camah malam ni boleh tengok, insya-Allah. Ya, jadi subscribe. Ini bukan promote dah, lebih kurang macam itulah. Jadi itu saja daripada saya. Semuanya yang baik datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca pada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.